benda bernilai daripada perut bumi tu. Sebelum keluar mayat tu, keluar benda-benda bernilai tu, orang membunuh berkata. Ada dalam ayat ini sebut orang membunuh berkata. Orang membunuh berkata, kerana benda inilah dulu aku membunuh. Kemudian orang yang membutuhkan silaturahim, dia dah tengok emas, benda-benda kita panggil ma'adin itu, dalam bahasa Arab panggil, kita kata harta karun lah, benda-benda yang bernilai bumi itu keluar. Dia kata, kerana benda inilah aku putus silaturahim. Dan orang yang mencuri juga, bila tengok benda-benda tu, kerana benda ni lah, emas dan perak ni lah, benda yang bernilai ni lah, aku dulu mencuri. Memang dia mengaku. Dia mengaku. Dan kenapa begitu? Saya sebut semalam. Sebab apa? Sebab memang begitu fitrah manusia ni. Semua orang bergaduh ni sebab itu. Sebab itu. Suami isteri boleh bergaduh sebab itu. Adik-beradik lagi boleh bergaduh sebab itu. Bapa saudara, anak saudara, kebanyakan orang bergaduh sebab itu. Oh, kemalangan. Padahal bakal lagi baiki, apa masalahnya? Bergaduh dulu pasal apa? Dah kemik kereta, harta dah kemik. Padahal boleh baiki. Kadang macam-macam. Sebab harta. Sebab itulah kita kata, kalau kita nak kata pula kenapa orang yang memutuskan selera itu mengata begitu, dan memang apa? Memang kerana harta orang banyak putus silaturahim. Pasal apa? Pasal gaji. Kadang-kadang gaji kita dah ada, gaji orang ada, tapi kita dengki sebab kita jealous dengan dia sampai tak tegur. Padahal masing-masing dah ada gaji kan? Ada juga begitu. Ada kadang-kadang orang dapat rezeki lebih. Kadang gaji sama, tapi kenapa dia lebih? Dapat itu, dapat ini selalu, dapat pergi umrah, melancong dengan aku ni. Gaji sama. Kenapa? Kadang ada rezeki juga. Itu sebab harta juga. Atau kita kata dalam bentuk pemakaian. Berpakaian. Tak, pakai. Oh, dia pakai banyak. Jealous. Okey lagi, jealous tak? Dia tengok orang pakai emas banyak, jealous. Ya. Ada lagi masalah, dia ada emas. Kawan tu ada emas juga. Dia tengok orang tak pakai emas, dia jealous. Dia kata, kenapa dia ni tak pakai emas? Kau dekuk ni, gaji banyak. Ni DJ 58. Jusa, jinsa. Cincin sorak pun tak ada kat jari. Ini itu pelik benar lah. Pelik benar. Sebab harta juga. Jadi dia rasa pelik sebab orang tu tak pakai cincin mahal. Memang tu yang tak suka pakai. Ada juga orang juga. Ini tak suka. Itu lagi pelik. Tapi nak sebut sebab harta. Dia akan macam-macam. Macam-macam. Sama juga orang membunuh pun sebab harta. Orang mencuri pun, orang curi harta, orang tak curi benda lah. Orang curi sebab harta. Orang curi. Sebab nak buat harta ataupun harta. Sebab tu je. Harta, kata Nabi Islam, sebaik-baik harta ialah yang berada di tangan orang yang soleh. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ni adalah perempuan yang soleh. Wallahualam. Zee? Okay, terima kasih Ustaz. Cikgu ada lagi tak? Tengok dekat chat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab Ustaz dah sentuh pasal memutuskan silaturahim tu, dan Ustaz pun ada sebut pasal harta. Cuma nak minta pandangan Ustaz lah. Contoh kalau ada satu situasi di mana sebelum tu memang hubungan seseorang tu baik, tetapi dia pinjam duit pinjam lah, maksudnya meminjam, sampai satu peringkat sama nak kata dia tak mampu nak bayar tu, rasa macam mampu sebab orang tersebut dia macam dia besarkan rumah, dia dah kenduri, tapi dia tidak membayar hutang. Dan dalam masa yang sama, dia macam seolah-olah menjauhkan diri dengan penghutang tersebut. Macam kalau dia nampak orang yang dihutang tu, dia akan lari. Ataupun dia macam mengelakkan diri. Tetapi bila kita lihat dia punya perkembangan tu, seolah-olah dia tak ada pun minta maaf. Dia untuk menghalalkan ataupun dia langsung tak cakap apa-apa lah. Maksudnya dia ignore, buat tak tahu. Tapi yang sedihnya mungkin nak kata istilah memutuskan silaturahim tu pun tak pastilah sebab dia menjauhkan diri dan tak mau berkomunikasi. Macam
adakah itu juga dikategorikan macam memutuskan silaturahim? Sedangkan orang yang memberi hutang tu tak ada pun datang jumpa dia minta hutang dan sebagainya. Cuma dia sendiri tak tahulah macam mana nak cakap Ustaz. Macam mana macam yalah sebelum tu hubungan tu baik. Disebabkan hutang tu seolah-olah kita dah tak ada hubungan baik itu. Dan orang yang yang berhutang tu dia menjauhkan diri dan tak cakap apa-apa pun. Senyap macam tu je. Itu macam mana tu situasi memutuskan silaturahim ke macam mana? Okey. Bagus juga kalau isu macam tu kan. Dia silaturahim tu, dia begini, memutuskan silaturahim ni bukan maksudnya kita tak berjumpa. Walaupun kita tak boleh jumpa, macam kita katalah adik-beradik kita duduk jauh, kawan kita tak jumpa, tapi kita tak ada masalah. Itu tidak memutuskan silaturahim. Tapi kalau selalu berjumpa, tapi kalau orang tu ada masalah, dia tak kena suka dengan kita, mana dia sedang memutuskan silaturahim. Begitu. Pertama. Yang keduanya, kalau jenis orang berhutang ni memang bahaya, Nabi sebut. Antara orang yang sempit dunia dan dia rasa malam cepat berlalu, siang pun cepat berlalu, orang berhutang. Dia nak pergi ke mana, dia ingat ada hutang. Nak pergi situ, jumpa dengan orang ada hutang, pergi sini ada hutang. Akhirnya dia sempit dia duduk di rumah dia. Di rumah pula dia rasa keluh kesah kalau ada orang bersalam. Assalamualaikum, siapa pula mari dia minta hutang. Padahal unit zakat datang nak bagi zakat. Tak buka pintu dia, tak dapat duit. Pasal apa? Takut hutang. Sebab tu sahabat sekalian, dalam keadaan berhutang ni, bagi kita dulu, kalau kita yang memberi hutang kepada mereka, kalau dia mampu tapi dia tak bayar juga, kalau saya buat gini, kita tahu dia tak nak bayar, kita terima. Kalau dia bayar, kita terima. Kalau dia tak bayar, kita halalkan di sisi kita. Tapi di sisi Allah, dia tetap dikira berhutang. Kenapa kita bimbang begitu? Kalau dia tak bayar, kita masih ingat dia berhutang kita. Kemudian dengan izin Allah berlaku kiamat. Kemudian setelah dihisap, kita boleh masuk syurga. Tapi oleh kerana kita ada lagi urusan dengan pendosa-pendosa yang tak bayar hutang ni, kita kena tunggu dia. Tahu-tahu dia bila nak kena hisap tak tahu. Banyak dosa. Kita sepatutnya dah masuk dah syurga. Sebab tu sahabat sekalian, kalau mampu, lebih baik, terbaik, kita halalkan. Kalau dia tak mampu bayar. Tapi kalau dia mampu bayar, dia tak bayar juga, dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, dalam kitab Adabul Mufrad, orang yang memberi hutang lebih baik daripada orang yang memberi sedekah. Kenapa? Kerana orang berhutang, dia kadang-kadang boleh bersedekah. Kalau dia orang datang, minta berhutang kita, kemudian dia tak mampu bayar. Kita tengok memang dia tak mampu. Kita niat sedekah. So kita dapat dua pahala. Pahala memberi hutang dan pahala memberi sedekah. Dua. Tapi kalau kita sedekah saja, kita dapat satu pahala. Kita dapat pahala sedekah. Kalau dia tak mampu. Tapi kalau kita nampak dia tak mampu, tapi sebenarnya dia mampu, tapi dia buat tak mampu, kita tengok realiti. Kita halalkan. Tapi di sisi Allah, dia tetap berdosa. Sebab dia tidak melunaskan hutang, sedangkan dia mampu. Apalagi dengan besar rumah, tukar kereta dan sebagainya, tak bayar hutang, dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan dia di antara penyebab orang tak masuk syurga adalah hutang. Ingat orang mati syahid sekalipun, dia tak boleh masuk syurga kalau dia ada hutang. Dia kena selesai tu. Akhirnya dia kena bayar dengan pahala. Jangan buat lawak bayar dengan pahala ni. Jangan buat lawak bayar dengan pahala, jangan main-main. Silap-silap bulan kita, pahala kita ada 1 poin aja lebih. 1 poin aja lebih. Mario lain minta 4 poin. Bayar 1 poin dengan pahala, 3 poin lagi, ambil dosa orang. Kita pula kena pasal pikul dosa orang. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Sebab tu kalau nak berhutang, beringat-ingat. Dan kalau kita berhutang macam tadilah, kalau kita rasa mampu, kita sedekahkan. Tapi dia tetap berdosa. Soalnya kalau dia mampu tapi dia tak bayar. Walaupun kita sudah halalkan. Wallahu'alam. Cuma nak tanya perkaitan macam yang memutuskan silaturahim tu. Macam dah tak nak bersalam, tak nak pandang. Yang itu saya rasa... Sebab tu saya kata tadi, orang berhutang ni dia akan rasa kita tertengok dia pun, dia kata nak minta hutang. Kita selisih dengan dia kadang acak. Kalau kata kita selisih 2 kali dengan dia. Selalu selisih sengaja kalau aku lalu nak sini nak bayar hutang. Dia kan rasa bersalah sebab orang berhutang. Kita tidak. Sebab tu orang berhutang dia akan selalu suuzon pada orang. Sebab tu Imam Hanafi tak nak lalu depan rumah orang berhutang dengan dia tu. Dia takut orang berhutang tu tak senang hati dengan dia.
Wah, padahal kita tidak niat begitu. Kita bersalah, dia tak, itu masalah dia. Dia ingat kita nak minta hutang. Sepatutnya kena bayar, tak payah minta hutang, tak perlu diminta, kena bayar. Gitu kan dia. So kalau dia dah putus, dia tak putus, itu masalah dia. Tapi yang lebih baik ialah orang yang menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengannya. Itu lagi baik. Wah, salah macam biasa, salah tak salah sudah. Salah dengan orang lain. Zaman-zaman Covid tak salah lagi bagus. Itu. Kita tak ada masalah. Tapi kalau orang berhutang sifat dia begitu. Jeling pun dia rasa lain. Kita tegur pun masa lain. Tak. Kita macam-macam. Dia akan rasa lain. Sebab dia yang bersalah. Sebab tu boleh tahu orang ada ada kes. Tak kata mencurigakan. Sebab apa? Sebab kan boleh kan dia belajar psikologi lagi tengok gerak-geri. Dia tahu. Tengok air muka. Tengok. Wallahualam. InsyaAllah. Mudah-mudahan berdoalah. Mudah-mudahan dia bayar hutang. InsyaAllah. Zee? Zee? Mana jam Zee? Kau pergi ke mana? Dan ada parent telefon. Oh. Okay. Dari Kak Wahida, dia tanya, kalau kita lihat senario hari ini, ramai manusia seakan-akan hidup untuk bahagia di dunia sahaja. Bekerja mencari harta dunia, sibuk melunaskan kerja dunia dan lupa akan kehidupan selepas di dunia. Di manakah silapnya? Wallahualam lah. Tapi asasnya bila Nabi sebut apa nama ni, kita hidup dunia ni bagaikan seorang musafir. Kita hidup dunia bagaikan seorang musafir. Kata ada hadis malam ke? Kita hidup ni bagaikan seorang musafir. So kita hanya singgah sebentar saja di dunia ini. Kemudian kita akan meneruskan perjalanan ke akhirat. Sebab ramai orang tidak rasa dunia ni adalah tempat musafir, tempat persinggahan. Sebab tu dia rasa dia nak duduk lama. Saya selalu buat perbandingan dengan budak-budak kelas. Kalau kamu nak pergi, katalah nak balik kampung, beraya. Adakah kamu akan bawa TV, bawa sofa, bawa semua baju-baju kamu semua bawa balik kampung? Buat apa Ustaz? Menyusahkan. Berat nanti kita. Kenapa tak buat? Kita kan nak balik semula ke rumah. Saya kata, begitulah perbandingan akhirat. Kita kan alam roh. Roh ni alam akhirat dulu. Roh di alam akhirat. Allah Ta'ala ciptakan kita di alam roh. Alam rahim. Kemudian kita ditiupkan ke alam rahim. Kemudian kita berada di alam dunia sekarang ni. Alam dunia. Kemudian kita akan balik semula ke alam rahim, iaitu alam barzah. Sama ada di syurga atau neraka. Sebab tu saya selalu buat joke dengan budak-budak. Saya kata, awak asal mana? Asal Gombak. Ya ke? Mak asal Negeri Sembilan. Ayah Perak. Awak asal saya kata, kamu ni asal tempat-tempat teruk-teruk lah korang. Asal sini. Kamu tengok sini. Sini hutan ni bani beruk duduk sini. Gombak ni. Dulu hutan ni. Kamu saudara beruk lah. Oh, bosak dengan itu. Semua dulu kan kampus semua orang buka semua hutan Ustaz. Tapi saya tidak berasal daripada kampung hutan. Ustaz asal dari mana? Saya kata, saya berasal dari syurga. Dia tepuk tangan dia. Kenapa? Sebab tok saya asal syurga. Dan saya nak balik ke syurga. Sebab kita tak rasa asal kita di syurga. Sebab kita rasa kita asal di Gombak. Kita asal di Kelantan. Kita asal orang Johor. Kita asal orang Kedah. Kita tak rasa kita asal daripada syurga. Sebab tu kita tak rasa nak balik ke syurga. Sebab tu antara silapnya ialah pendidikan. Silapnya ialah pendidikan. Bukan saja pendidikan di sekolah. Dalam semua kehidupan. Dengan masyarakatnya, dengan siapa saja. Semua orang nak kejar tentang dunia. Semua orang nak kejar tu. Saya cakap dengan budak-budak SPM hari ni. Saya asal voice message. Saya tahu Ustaz dah cakap. Kau jangan haraplah SPM periksa bulan 1 kalau macam ni. Kan dah harus naik bulan 2. Bulan 2 pun betul tu lagi. Oh, kau nak belajar sebab nak ambil SPM. Ada 2-3 orang budak kita sekolah Hafiz. Berhenti nak ambil SPM. Masuk dekat tempat nak ambil SPM. Buat apa? Sebab tu dia kaedah dia kita kena faham maksud asal. Sebab tu
Wallahi saya hantar anak saya setakat ni lah, saya masih lagi hantar anak saya sekolah agama dulu, menghafal Quran dulu. Sebab pada saya belajar dulu, kata Guru Maulana Nasri, dia kata, saya ingat falsafah dia. Kalau kita jaga agama Allah, takkan Allah tak jaga kita. Orang kafir, orang yang tak sembah Allah pun Allah beri rezeki. Takkan kita Allah tak beri rezeki. Kita jaga agama, kita belajar ilmu agama, kita menghafal Quran. Hak tak hafal Quran, hak kafir, hak semua beralah, hak engkar pada Allah Ta'ala masih lagi mengatur rezekinya. Bagaimana dengan kita? Tapi kedudukan itu bukan semua orang boleh duduk di situ. Saya pun kadang-kadang, macam mana anak-anak aku nanti kalau. Saya dulu sebelum kahwin dengan semacam tak nak kahwin sebab saya takut kalau mati kan. Sebab tok saya mati muda, umur 40, dah meninggal. Ayah saya masa tu belajar terpaksa berhenti. Tak boleh belajar. Saya kata, kalau aku mati. Tapi kalau kita fikir, semua tu dah takdir Allah. Macam juga nak tidur malam. Saya kalau nak tidur malam kadang-kadang takut. Tapi bila kita baca ayat kursi, kita ingat janji Allah. Allah jaga kita. Allah yang tentukan kodok kita. Pencuri masuk rumah kita pun takdir Allah Ta'ala. Barang kita pun takdir Allah Ta'ala. Kalau kita jaga macam mana pun, kalau Allah Ta'ala kata hilang. Kalau kita tak jaga, tak hilang. Kalau duduk di situ, insyaAllah. Lepas tu baliklah kepada Allah SWT. Selesai. Tapi dengan ilmu lah. Dengan ilmu. Dan juga dengan sama-sama yang bincang-bincang ini. Kadang-kadang, benda tak, kita cuma tak jumpa kunci je. Sebab awal tadi. Itu saja. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita ada ilmu, kita akan sedar di mana asal kita. InsyaAllah. Kita bukan saja rasa duduk dunia, tapi kita hanya rasa sekejap dunia, kita nak balik ke akhirat. Sebab kita asalnya di sana. Wallahu'alam. Masya Allah. Mendalam hari ini banyak poin-poin penting kita dapat hari ini. Lagi cikgu-cikgu. Kalau tengok kat chatting dah tak ada dah. Okay. Saya kat insya-Allah lah, saya bertekad lah. Saya tak saya nak, kalau kita ikut hadis yang tadi, yang kuda tadi tu kan nak sedekah, ustaz kata kereta tu tak mampu lah. Tapi kalau ada orang tua perlukan basikal, saya nak sedekahkan. Saya cari dana untuk basikal tu. Basikal pun kenderaan dekat ustaz. Kerja Allah nak pergi surau, nak pergi masjid. Kalau ustaz ada, saya cari juga. Saya cari dana, cari basikal. InsyaAllah. InsyaAllah. Ramai orang pergi sekolah jalan kaki. Bukan sebab dia nak senaman, sebab memang tak ada basikal. Dan ada orang hilang basikal, menangis. Kenapa? Satu-satu itulah kenderaan yang bawa untuk mengantar nasi lemak tu ni ke kedai. Tu bagi dia basikal tu nilai dia besar. Pada sebut awal tadi. Keperluan bagi seseorang bukan kita menentukan nilainya. Orang yang perlu itu perlukan nilai. Bukan kita menilai. Lepas tu kita ada berilah. Berapa orang suka. Begitu. Basikal. InsyaAllah. Tak ada masalah. Okay, cikgu-cikgu ada lagi tak? Okay, kalau tak ada, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih cikgu-cikgu semua. Banyak persoalan hari ini, ya alhamdulillah. Dan banyak benda yang tersentuh hati. Okay, kita refresh balik diri kita. Saya. Okay, saya selalu bagi perumpamaan pada anak murid saya. Kita ni cuba tengok handphone kita. Saya kata mula-mula kita pakai laju, kita isi data, kita isi macam-macam gambar penuh. Tu bila dah penuh, dia jadi slow. Samalah macam diri kita, saya katalah. So bila dah makin beringkat umur, makin bertambah apa yang kita tengok, apa yang kita nampak semua dalam data-data kita, dan kita kena refresh balik, kita kena reset balik, dan kita kena tambah ilmu. Kalau tak, kita akan duduk dekat situ saja. Kita takkan pergi lebih jauh daripada itu. Tapi kalau kita setiap hari kita ada ilmu, tambahan ilmu, kita kena tambah juga ilmu setiap hari. InsyaAllah kita makin lama kita lebih matang, kita tahu apa yang kita pilih, apa yang kita nak pilih. Dan Ustaz selalu cakap, kita jangan tinggalkan akal kita yang waras ni. Pilih yang mana terbaik dan jangan tinggalkan akal yang waras. Ustaz? InsyaAllah. Okay, kalau macam tu, okay Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la adwana illa lak. Allahumma iftah lana futuha arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamin anbiya'i mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dan wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu. Okay. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa minggu hadapan insya-Allah di musim PKPB. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Zala. Hawa dia ingat turutan tu, saya lupa. Fazal Zala. Zala Al-Adiyat. Al-Adiyat. InsyaAllah. InsyaAllah Al-Adiyat minggu hadapan. Ini soal kuda ni, kuda. Kuda. Kuda perang. InsyaAllah Zee, kita jumpa lagi. Ada nak dengar apa ni? Ustaz Noh Derus. Ustaz Noh Derus. Ustaz Noh itu. Bukan Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Noh Derus. Yang dia bentang pasal ilmu kalam tu lah. Ustaz Noh Derus. Yang orang Perak. Bukan, Singapura. Singapura Oh, dia orang Singapura. Dia cakap kenapa Allah syairkan apa tu surah Al-Adiyat. Dia seronok lah, dia terangkan tu seronok juga lah. Tapi biasalah Ana lupa. Tapi bila Ustaz kata kuda ke perang tu Ana ingat dia kan ada bunyi dengus, bunyi kaki. Tu Ana ingat balik. Bila Ustaz kata kuda tu Ana ingat. Alhamdulillah. Danish Fauzi tu siapa? Imai. Cik Umar, ya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Akhirnya kita jumpa lagi ni. Ustaz, minggu depan Ustaz kena pakai mic lah Ustaz. Iyalah, tak clear. Dia kurang. InsyaAllah nanti nak pakai mic. Dia nak tangkap sound tu pun. Cuba try. InsyaAllah. Okey Zee. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Kacau Ustaz petang-petang. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pergi tak ada.